Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Selasa. Apa yang kita salah bawa kita anyu ada tanda tak? Dan sunat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Ibnu Umar datang ziarah Ibnu Umar kubur Nabi SAW 100 kali sehari dan lebih lagi. Disambung lagi tentang kelebihan ziarah kubur. Hukum ziarah kubur ini sunat dan sunnah. Sunat dan sunnah, bukan harus. Harus ni kalau kita buat tak ada apa-apa, tak buat pun tak ada apa-apa. Tapi ziarah kubur ni kalau kita buat dapat fadilah, dapat pahala. Bila kita buat, kita telah ikut suatu suruhan Nabi SAW. Kerana Nabi berkata zurul kubura, hendaklah kamu ziarah akan kubur. Jadi suruh di situ maknanya sunat. Dia tidak akan jadi wajib melainkan kalau kita nazar. Nazar kerana kalau aku pah SPM ni, aku menazar nak ziarah kubur tok aku, maka dia pun pah lah, maka wajib dia ziarah, tak ziarah berdosa. Asalnya sunat. Kubur yang paling afdal kita ziarah ialah bergantung dengan siapa yang disemadikan di situ. Kubur ayah dengan mak kita afdal tak? Tengoklah mak dengan ayah ni benda kedudukan, tinggi kedudukannya, maka afdal lah daripada kubur kawan-kawan. Kubur kawan-kawan rapat afdal daripada orang yang kita tak kenal. Kubur orang yang tidak kita kenal pun sunat juga. Bahkan sebahagian ulama fiqh kata harus kita ziarah kubur orang kafir, tetapi dengan niat untuk mengingat kepada akhirat, bukan mendoakan mayat kafir itu diampunkan oleh Allah. Kerana kalau kita tengok kubur kafir pun boleh ingat kepada akhirat. Dah kalau ada jiran kafir mati boleh pergi kubur dia atau boleh. Ini jawapan ulama-ulama. Tetapi untuk menjaga hak-hak sebagai jiran dan tidak melakukan apa upacara yang dibuat oleh orang-orang kafir. Dah tak tahu kubur siapa-siapa, boleh juga, tak ada masalah. Yang kata tak boleh ni minta nombor ekor tak kubur. Ada orang kata tak boleh ziarah kubur pasal Nabi kata duduk atas kubur lebih baik duduk atas bara. Ada juga orang pakai hadis itu. Kita jawab, hadis tu memang sahih. Duduk atas kubur lebih baik duduk atas bara api. Tapi bukan makna ziarah kubur duduk atas kubur. Dia masuk atas kubur, jirik atas kubur orang. Biar faham baik. Ni ambil hadis ni, dia marah orang ziarah kubur. Jadi tak kena dengan tepat ni. Suruh belajar tak mau, sibuk nak fatwa. Maka kubur alim ulama lebih afdal, kubur para wali, kubur para sahabat lebih afdal daripada sahabat kita sendiri. Sahabat hamba ni dulu sama-sama main, sama-sama sekolah, sama-sama boleh berim. Afdal daripada orang yang bukan sahabatmu. Tetapi kubur sahabat Nabi SAW
lebih afdal. Apa? Pasal Allah jamin mereka yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, iaitu sahabat Rasul, sebaik-baik manusia yang diterbitkan di muka bumi ini. Maka kubur para nabi lebih afdal daripada kubur para alim ulama. Kubur yang paling afdal kubur Nabi SAW, kerana dialah makhluk yang paling afdal ciptaan Allah. Banyak Allah cipta langit, cipta bumi, cipta laut, gunung ganang, malaikat, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan. Maka yang paling hebat sekali ciptaan Allah ialah Nabi kita Muhammad SAW. Allah buat langit bumi yang begini comel, dengan ada laut, dengan ada ombak, dengan ada bunga macam-macam color, pagi, sarai, petang, sunset, macam-macam bintang berkelipang, kerana seorang, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah nak tunjuk ke Nabi. Dah kita dia orang nupang samsing nupang tak ada orang, faham? Maka ziarah kubur mana sekalipun tak boleh nak banding dengan ziarah Nabi SAW. Dengan hadis yang kita telah baca sebelum daripada ni, iaitu sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Daruqutni dan At-Tabarani, iaitu artinya atau bunyinya Nabi berkata, man zarani ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah aku selepas daripada aku wafat, maka seolah-olah yang ini sama je macam dia ziarah aku ketika masih hidup. Allahu Rabbi. Nah, tak ada lagi kubur yang paling banyak orang ziarah, kubur Rasulullah. Tak percaya lagi, tengok di Masjid Nabawi, tengok kubur raja-raja Lenin, ada orang doa jaga, doa dia jaga baca Yasin, doa dia baiki aja motor. Kubur mantang-mantang menteri, mantang presiden dunia mah ada orang ziarah? Tak ada, masa mati itulah. Lepas tu sunyi sepi. Ada pun wafat Rasulullah 1400 tahun lebih dah, berebu-rebu, beratus-ratus, 24 jam setiap saat ada orang. Dah mana dak pergi ziarah kubur Nabi? Dak pergi pasal kita pergi dah ni tengok orang ramai. Nanti tak ada orang kita pergi, dah bila tak ada orang. Bukan kubur DO tak ada orang, bukan kubur JKK, bukan kubur Posmen, kubur Rasulullah bila masa tak ada orang. Beribu-ribu, beratus-ratus semua berteruk-teruk, bertolak-tolak. Nah, hebat ni Rasulullah. Maka siapa yang ikut Rasulullah turut hebat, gitulah. Nah, dak nanti kita jadi nabi, kita ikut Nabi hebat dah. Macam orang naik kereta mewah, padahal kan kereta dia tupang je, tupang je, tulang kawan tu lama dia konpo jadi kontraktor, faham? Pakai kereta Porsche balik kapung, lama dah balik kapung Kuala Berang, nak turun bandar Jerang dia duduk Kuala Berang, nak tupang, dia tu boleh mai, kita nak pergi bandar juga. Tengok masa berhenti kata pilih ngadan baru Jerang ni. Dia jadi megah juga. Pasal apa? Pasal barang hebat. Maka ikut orang hebat jadi hebat. Tu saja. Betul tak? Ikut orang ada, dia ada. Ikut orang gila, jadi gila. Maka tiada yang boleh menandingi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah pergi ziarah kubur Nabi bertuah, pasal Nabi kata faka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia datang kepada aku masa aku masih hidup. Dan Ibnu Umar ni siapa? Nama ni Abdullah Ibnu Umar. Ibnu tak ada Arab nama Ibnu.
Ibnu ni kunyah. Lakak dia panggil. Kalau ayah dia nama Umar, anak orang panggil Ibnu Umar. Nak lagi. Ayah nama Umar, anak orang panggil Ibnu Umar. Ibnu tu benda anak lelaki. Umar ayah dia. Faham tak? Ibnu Umar mana anak lelaki Umar. Daripada Ibnu ni yang itu Bing. Kita ada Bing tak nama? Bang ada Bing. Bing tu kenapa? Ni nak tolong khabar. Bing tu asalnya Ibnun. Alif Benun. Baca Ibnun. Kena baca Ibnun lah. Akhirnya jadi Bing. Asalnya kalau kita nama Dolah putih. Dolah Ibnu putih asal. Itu asal betul sebut. Tapi dia hazah dibuangkan huruf alif likasrati isti'mal dalam kitab-kitab lurah apa. Kerana sangat banyak selalu digunakan, maka dibuang huruf alif yang aslihnya adalah asal bermakna alif anak lelaki. Jadi Dalah Bing putih, Ibnu putih, mana Dalah adalah anak lelaki. Ibnu bahasa Arab, terjemah Melayu anak lelaki. Puang Bin binti. Faham tak? Asalnya bintun. Tu bahasa Arab bintun. Mana tahu kau ada, kita tak tahu lah. Oh kau gitu. Baru tahu. Ujung dengar, tak dengar. Dah saja. Dah kalau orang kafir tanya kita. Dah. Tanya sikit, bing tu apa? Bing tu macam laksang gitu. Balik awal. Bing tu asalnya Ibnu. Binti tu bintun. Mana anak perempuan. Fatimah bintu Muhammad. Bintun maknanya anak perempuan kepada Muhammad. Jadi boleh ke Melayu binti, asal bintu. Nampak? Al-aslu bil arabi ar-rafa'. Asal bagi Arab dia kena rafa' dulu. Baca bintu dulu. Tak. Maka Ibnu Umar jadilah Abdullah nama dia bin Umar, atau dipanggil Ibnu Umar. Mamak bin lazim. Kalau Melayu orang panggil mamak tu pada panggil dah kadang-kadang. Orang panggil anak lazim. Orang mana seorang? Anak lazim. Kalau ramai dipanggil benda Ibnun. Apa tahu? Magic. Awak kalau ramai tak tahu. Satu dipanggil Ibnun, seorang anak lelaki. Kalau ramai anak beranak Banun. Banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi dengar tak ayat tu? Pada hari kiamat tiada berguna lagi harta banyak dan anak-anak yang ramai. Banun. Banun maknanya segala anak-anak atau keturunan atau anak cucu. Kalau dia ada harah, ada kataan lain pula duduk belakang dia, maka dia kena baca banin. Nampak? Bila dia duduk tempat idhafah, dia kena buang huruf nun, jadi bani. Bani benda Bani Lemang, Bani Adam. Bani Adam tu asal Banu Nu Adama. Faham tak? Bani Adam maknanya anak cucu keturunan Nabi Adam. Itu sejarah Bing. Jadi banyak tak? Jadi Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallam yang kanak-kanak. Dia masuk Islam tu, dia Islam masa zaman remaja. Dan dia banyak belajar dengan Nabi sallam tentang Quran, tentang hadis, tentang wahyu dan seumpama. Sehingga dia termasuk di dalam 20 atau 18 orang sahabat Nabi yang alim
dengan ilmu Quran dan ilmu fiqh. Yang saing Rasulullah ayah dia Sayyidina Umar. Dan ni anak jadi murid Nabi. Nabi wafat, dia orang muda lagi. Pasal masa dia remaja lagi, belasan tahun sudah tergolong dalam umat Islam yang awal. Dia banyak ada ilmu, sangat sayang kepada Nabi. Bila Nabi wafat, dia ziarah kubur Nabi 100 kali sehari, rindu pada Rasulullah. Kita pergi ziarah dah kubur. Dah bila nak ziarah, tunggu lagu apa? Minta maaf, kuih sepotong. Tubik lagu tu baru nak ziarah kubur. Tu tak? Raya baru nak ziarah kubur. Atau nyakit mengong apa panggil. Nabi suruh tunggu lagu tu tak ziarah kubur. Dah, apa kita dia order gitu. Raya baru. Pasal apa raya? Pasal terikut-ikut. Petang megang baru ziarah kubur Tok, petang megang baru pergi ziarah kubur Tok Ki, petang megang baru ziarah kubur ayah. Bak apa gitu? Terikut-ikut. Amalan ni jangan copyright control. Mestilah dengan ngaji. Faham? Terikut siapa? Terikut orang-orang yang musafir. Orang-orang yang duduk Terengganu, anak ladang, anak cendering, anak batu buruk, dah kira lah. Maka saat raya 2 hari tu dia baru boleh balik ke kampung. Pasal dia kerja kolpo, cari rezeki Johor, duduk kelih, lahak datu, faham? Membara, cari ilmu. Maka sehari nak raya, 2 hari nak raya, baru boleh balik tu tak? Maka dia ziarah lah kubur, ambil kesempatan. Betul dah dia tu. Tak? Akhirnya hak rakyat tempatang ni terikut-ikut juga. Rupanya ziarah kubur petang megang hari raya saja. Padahal orang tu pasal dia kesepitan waktu. Kita belah kubur apa tunggu petang megang, tak ada kena-mengena. Last-lastnya bila lama dah masa berlalu, bila petang raya, petang nak raya, petang megang, mak pun pesan, petang ni ingat belaka tu. Gi kubur pokmu tu. Jangan tak gi. Ambil itu kendi bawa sejiru. Gi ya atas alasan sunat ziarah kubur petang megang. Salah dah kita. Bawa lah dah mak suruh. Bukan kerana sayang ke ayah, kerana mak suruh. Bawa lah tikus bidang, air sekendi. Faham tak? Jiru macam jiru sawi su. Berapa jiru? Dah kan jiru? Aku jiru kan? Tu lah amalan copyright control. Faham tak? Ngaji sebab-sebab jiru, kayak gini dia kabur. Dan bermula sebab ditegahkan mereka itu umat Islam daripada ziarah kubur kerana mereka itu suka membanyakkan perkataan yang sia-sia dan seronok dan meratap dan mengerijakan perbuatan yang menunjukkan atas kebodohan, dan tiada sunyi dari mereka itu dari berhias dan mengelokkan diri dan lakoh lah ni baca semula. Dan makruh bagi perempuan ziarah kubur kerana datang tegahnya di dalam beberapa hadis. Dan bermula sebab ditegahkan mereka itu perempuan daripada ziarah kubur kerana mereka itu suka membanyakkan perkataan yang sia-sia dan meratap dan mengerijakan perbuatan yang menunjukkan atas kebodohan, dan tiada sunyi daripada suka membanyak sunyi diri mereka itu dari berhias dan mengelokkan diri dan daripada tersingkap pakaiannya, sama ada sengahajanya atau tiada. Maka tiada sempurnalah kebajikan ziarah mereka itu dengan yang demikian itu. Baik.
Hukum kubur, ziarah kubur bagi orang puang. Dengar molek. Bila kita faham, mudah bagi kita. Mudah untuk kita amal, mudah kita nak kabur orang kalau orang tanya. Dan mudah kita nak tegur orang kalau kita tengok benda tak betul. Sebab tu ilmu dulu. Ilmu bukan dengar saja, hangguk gitu. Biar kemah keming. Sekali dengar sampai bila-bila kita ingat. Masalah orang perempuan ziarah kubur berlaku perselisihan di kalangan ulama. Maknanya tidak sepakat. Ada pun orang lelaki tak ada khilaf. Sunat ziarah kubur. Faham? Bila-bila masa yang kita rasa sesuai. Yang kata khilaf ni orang puang. Bila khilaf jangan baloh. Faham? Kebanyakan daripada ulama fiqh mengatakan larangan tu makruh sahaja. Maknanya kalau orang puang nak pergi juga, maka tidak dosa, melainkan dia buat salah. Ada yang mengatakan haram terus. Tak boleh orang puang haram ziarah kubur. Betul juga. Memang ada mujtahid yang berpendapat begitu. Yang ada yang mengatakan harus. Maka kita himpun daripada kalangan perkataan-perkataan imam yang ramai ni atas satu perkataan, tak, iaitulah dengan bersyarat maka tidak dilarang. Mana syarat ni? Seperti yang disebut ni. Pasal apa dilarang? Pasal tak ikut syarat atau langgar syarat. Dan kalau ikut syarat, maka tidak dilarang orang perempuan ziarah kubur. Dengar dulu sebab benda larang. Yang pertama, kerana mereka itu membanyakkan perkataan yang sia-sia, banyak sembang, banyak buat, banyak cakap hak tak ada faedah. Di kubur tujuan benda. Tujuan untuk mengingatkan kepada akhirat. Tujuan untuk ziarah tok nenek kita, berdoa, beri salam dan seumpamanya. Dah kalau buat ada faedah tak? Nak buat balik di rumah. Sebab apa dia kata ni? Orang lelaki tak buat. Orang lelaki buat juga. Tapi kalau bak mulut, orang lelaki SPM sahaja. Orang perempuan PhD. Dia pakar bahagian sembang. Tak boleh lawan dah orang perempuan. Kalau bak mulut, mulut popek. Mulut berahi kata ke orang, mulut duduk ngodoh ke orang, mulut suka buruk ke orang. Jenis gitu. Orang lelaki jahat dah. Jahat juga. Takut apa kata Allah tak, orang perempuan jahat emak. Orang lelaki jahat juga, jahat versi lain. Faham? Cua rumah orang. Jahat ke? Tak jahat gitu. Orang tidur malam-malam gek motosikal orang awak lari. Kawan tu dapat jual rata bining nak beli motosikal. Andakat. Tu jahat versi gitu. Tipu, ropok bank, curi, ngisak dadah, darah harok, orang lelaki tu. Puan jaga pecah rumah ada puan. Ropok bank puan ada. Ngepakai je kebaya gelek. Jangan bergerak. Ada kau puan. Ada ayah. Padahal tumit tinggi ke bawah lepok itu apa-apa. Dia puan ni dia oleh kerana dia dakwak serba-serbi mulut je. Jahat kot mulut. Kalau kita tengok orang serba tak kena orang. Kalau anak orang serba tak kena. Kalau anak beranak orang serba tak kena. Kalau rumah orang serba tak molek. Betul tak? Nyakit virus dia panggil. Kena masuk Norton antivirus. Dah mana mungkin tengok orang temu tu ni. Kita lelaki nampak otak orang hitam letung. Apa benda punya mulut gitu. Boleh dah pengating. Ngating puang molek tu mok habis. Macam kayak laga mok. Dia kata kat orang. Dia tengok orang gemuk, dia kata orang gemuk. Mulut jahat tu. Sama macam orang lelaki duk curi harta orang malam-malam.
Betul tak? Penjenayah belaka di sisi Allah. Maka banyak cakap hak sia-sia, tak boleh pahala. Dah kalau kapan dia pergi ziarah kubur tak cakap sia-sia, dereh. Salam, Assalamualaikum, salam ke mak kita tu dalam kubur. Duduk baca Fatihah, baca Yasin. Tak apa, comel tu. Pasal jaga syarat yang pertama, jangan sembang hak tak ada faedah. Nak sembang hak olahraga, balik rumah. Dan meratap, kadang-kadang dengan sebab meratap biji sabak, ogeh ke batu nesang, kalau mo apa pergi batu nesang dah. Pokoknya an-naihah wan niyahatu finnar. Orang yang meratap di rumah atau di kubur dalam neraka. Tak boleh. Kena redha, menangis boleh. Tak boleh biji sabak. Biji sabak ni benda meratap ni benda nguat. Duduk bilang-bilang, kalau siang mati ada lagi dok gini gitu gini. Laki mati pergi kubur lagi, abang tinggal kita dulu. Kalau abang ada dok sunyi ingat kita malam-malam kesik. Tengok pada ogeh tiang batu nesang laki, jangan tak dah naik upuk nikah. Jadi jangan meratap. Syarat yang kedua, tak usah bilang dah, Allah lebih tahu harta benda atas muka bumi atas langit hak Allah belaka, bukan hak tok kita, bukan hak pok kita. Ni tanah hak kita jirit kat gini, turun surah jirit tanah tak? Jirit tanah hak kerajaan Allah, bukan kerajaan Terengganu. Maka wajib undi kerajaan Allah. Betul tak? Lagu mana? Dan siapa yang tolong agama Allah, itu undi kerajaan Allah, maka Allah tolong dia. Lagu mana undi kerajaan Allah? Siapa yang nak memenangkan Islam di bumi, maka kita pakat tolong belaka. Maka dia telah memberi undi kepada kerajaan Allah. Faham? Tak kira parti mana. Siapa nak menangkan Islam, kita wajib tolong. Faham? Dah tu nama, tengok nama cik kita kerang tanah. Memang dah Allah pinjam ke cikmu sebetul. Bukan hak sebenar hak cikmu. Cikmu ambil dua ni tanah. Ni korek mana? Janganlah cik rasa toki hati boleh kecik. Tengok. Bukan hak cikmu, hak tokimu dulu. Toki mati boleh kecik. Dah toki nyembeli ni mana tanah? Pasal malam. Asal Allah Ta'ala belaka. Faham taknya suruh tupang duduk. Lepas tu ada kanun-kanun tanah, turun ke anak, turun ke cucu. Tak? Hak Allah Ta'ala belaka. Dah hak cik kita hak sebenar mana? Hak ayah kita hak sebenar? Tok Pelang. Tu hak sebenar, tak ada gerang. Kubur. Faham tak? Itulah tanah kita yang sebenar 6x2. Bukan 4-wheel drive, 6x2 tu. Tu hak kita sebenar. 8 juta ada piti dalam bank, 20 juta. Bukan harta kita, tak mustahak. Tak mustahak, RM800 sahaja. Kanda 300. Mu saya kanda? Tak tahu. Tak ada test. Test drive dulu. Kereta kalau kita nak beli test drive, test dulu tak? Baru tu baik. Kereta baru, model baru, Viva. Bukan sembarangan. Orang bangsawan saja pakai Viva Elite. Test tak dulu? Test. Kabur ke bini ni, orang jabat kereta panggil suruh kita, abang malah lagi. Lagi bang, kita bang teh, lagi tanya. Biba teh kereta. Dah nak mati kenderaan kita kau. Betul tak? Dah teh tu naik kali. Pergi kat rawak kan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tupang duduk kali nak kan dia boleh. Kejap tolong tutup. Jangan paku tutup kejap.
Betul tak betul itu? Dah kita nak naik pipa, kita test dah ni, tak naik lagi. Naik belaka lagi. Nak, test dulu. Model kedai-kedai jual kanda tu, kat awak kanda tu ambil sutir pun depan kali. Tulis untuk test drive. Allahu Rabbi. Maka tanah hak kita, hak tu lah hak sebenarnya. Hak dalam gerang tu nama pinjang. Mati bahan tanah kat gitu, tukar nama anak kita pula. Betul tak? Anak kita mati, tukar nama cucu. Kalau cucu jual, bilicinya ni wallet datang jual, ambil wak pelak. Itulah harta kita. Dana menteri pun 6 kali 2, panjang, tanah lubang, Timalang dana menteri pun 6 kali 2 juga. MB pun 6 kali 2. Orang baru nak jadi MB pun 6 kali 2 juga. Dah habis buah belum dia ingat-ingat. Itu tanah kita sebenar. Allah Ta'ala berlaku. Dia nak ambil anak kita, jangan ratak, jangan biji sabak, menangis boleh. Nabi kata siapa yang meruang, yang mengaung, yang meratak-ratak begini, membilang-bilang, maka masuk neraka. Lalu sahabat tak berani lepas pada itu untuk meratak kematian. Tiba-tiba apabila anak lelaki Nabi SAW yang namanya Ibrahim kena demam panas, meninggal ketika berumur 2 tahun, maka Nabi menangis. Lalu sahabat pun kopling. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami hari itu menangis, mu kata masuk neraka, marah tak boleh, mu menangis tak apa. Sahabat nampak kritik Nabi. Kalau kita boleh komen kat gitu, kalau jadi MB, faham tak? Tak boleh gojek kalau komen gitu, faham? Nabi menjawab, keluar air mataku. Nampak? Kerana kesedihan itu fitrah manusia, maka hukumnya tidak salah menangis. Apa benda? Sedih atau menangis keluar air mata. Yang salah akak suara, laki aku dah laki aku, bapa anak aku mati. Tanya bapa, bukan anak sebenar kita. Faham? Laki kita tu bukan hak kita sebenar, hak Allah Ta'ala. Kena molek dia ambil laki kita dulu mati, kena molek dadang mati pun dia ambil juga. Mana bercerai tak ada jodoh, bukan hak kita, hak dia belaka. Langit hak kita junjung ni, hak Allah, bukan hak TUDM. Hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan air daripada langit. Kami itu siapa? Allah Ta'ala. Faham? Bukan kerajaan Malaysia. Jadi air milik Allah, hujan milik Allah, sungai milik Allah, laut milik Allah. Mari kita berebut laut, berebut tanah, berebut tu, berebut ni. Nak macam orang gila. Dan lagi sebab dilarang, iaitu mengerjakan perbuatan yang menunjukkan atas kebodohan. Hidup kubur kadang-kadang jadi menunjukkan kebodohan. Sebab itulah kalau orang puan nak ziarah kubur, jangan lagi masa orang ramai atau mayat tu, biar rasa sah dulu baru kita ziarah. Jangan awak kerah kepala dengar. Ni kita orang sibuk nak baca teleking, dia duduk depan. Kita kena dah sekali hari tu. Orang minta tolong baca teleking. Jadi ropuang tukang apotika, dia ropuang anak si mati tu, dia tukang apotika. Puang pakai baju pula belah kat dada. Tudung pula pakai selok gini, pasal nak buat kerja. Kita kata gua ni pula ropa pada depan muka. Nak kalau duduk jauh-jauh sikit bawah pokoknya macam bulau, boleh tahan kira. Tak. Duduk tak? Duduk ah. Apa tiko? Wah, duduk depan kita pula ngadap. Sambil-sambil kita baru nak start baca, nunduk pula. Duk cabut ke rupu. Dah baju belah gitu.
Kita surat tak tengok pakai baca mulut. Tengok ke dada dia, tak ingat talqin. Sungguh, faham tak? Jeng. Tu kata fitnah, betul tak? Orang bang berhenti je. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allah. Rabbana asmaka. Ya Rabb. Baik, kita sambung balik. Di antaranya sebabnya lagi, tiada sunyi dari mereka itu dari berhias-hias dan mengelokkan diri dan daripada tersingkap pakaiannya, sama ada sengahajanya atau tiada. Yang pertama dia kata sebab berhias. Dah kita nak pergi ziarah orang mati, beriah nak buat benda macam nak pergi nawak orang mati lah. Nak pergi nawak orang mati yang pergi pakai bicu, apa pula? Orang tu mati kan, bukan birthday. Orang mati, kalau birthday lain, dia hidup lagi. Dia mati dah, kenapa tak bicu kita? Dah yang merah mulut, jangan nak nyanyi. Nak suruh orang mati tengok ke orang hidup? Nak suruh orang hidup tengok. Ni lama celok ni. Ni shadow hijau, bawah ni biru, pipi strawberry, blusher, bedok ni tak perlu. Faham tak? Macam lagi telah muka berkilat-kilat. Lagi dua anak cik yang hati. Bergelak gitu tengok orang mati. Tumit tinggi. Tengok orang mati. Tak ada kena-mengena. Faham tak? Pakai biasa dah. Nak jangok-jangok untuk laki mu gigi balik kerja. Faham? Laki balik kerja gigi baru jangok. Nang color ni kau atas mata. Pipi 3 color. Faham? Mulut peluang ni merah, peluang ni kuning. Tak ada ini kapur tu 3 gitu. Baru kena. Ni pakai dengan buah bunga sini, atau bunga sini. Juk. Kok belakang ni bunga kemoja, nak kutung. Berapa pelik ingat Mok apa dia gitu mok. Ayuh mu balik lagi. Betul tak? Baru betul. Tekak ni YSL, lihat ni Christian Dior. Tiok paku rabang. Tak? Tiok kiri Davidoff. Dah. Bayar pakai baju, pakai apron ni. Kami balik tu tengok dengan motosikal, tak ada berhenti tengoklah bini duk lambat lah bilik pakai apron saja. Belakang puing. Pakai tak takak dah lacor omong. Betul tak? Dah takak dah lah. Remok betul. Kereta berlari. Nampak? Naik tau mau.
Baru tu ingat tengok orang mati mereka nyala mulut. Siap packing tisu ni. Kawan tu mati dah kan. Bukan sakit boleh tak kira tau. Nampak lagi kita mati tau. Apa benda muslihat ni? Neh. Tak terbalik habis mic. Kau puang kau. Bukan hak mari ni lah, hak tak mari. Dan mengelokkan diri. Tu kata janganlah lebih-lebih. Bukan tak boleh. Wala tabarraj inna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Jangan kamu hai kaum wanita bersolek, berhias. Nampak? Sampai kepada jadi tabarruj wanita-wanita jahiliyah. Maknanya ayat ini, kamu boleh berhias, kamu boleh bersolek, tapi jangan melampau-lampau. Sikit-sikit sudahlah. Siapa relik-relik muka, kita dah boleh nak salah ke orang puang kerana dia suka kepada kecantikan. Batu kalau bunga orang puang banyak beli. Jarang posmen beli bunga. Tak? Orang puang dia suka bunga. Salah tak orang puang suka kepada lawa? Tak salah, itu fitrah. Salah tak orang puang suka kepada bersiap, bersegak, bercantik-cantik? Tak salah, itu fitrah wanita. Tapi janganlah siapa nak pergi tengok orang mati macam nak pergi disko, muka kilap-kilap. Tak. Dia sini rumah dia, bini dia tak ada cermin. Ada tak? Tak ada. Ni cermin makan. So gini. Ada lapu ni. 399 boleh baku cek se. Untuk bagian tengok muka. Salah tak salah, tapi kadang-kadang menyulitkan keadaan. Ada setengah isteri mengambil masa 2 jam. Mula start siap mandi sampai ke habis pakai baju 2 jam dia nak. Ada yang 2 jam setengah. Ada yang 3 jam. Tak? Allah, apa 2 jam kena tunggu. Kalau kita start kereta dulu, mampu kerah minyak. Tak siap lagi, baru sebelah dahi. Tak? Tu orang puang. Bagus untuk suami tercinta. Tak? Tapi untuk ke pejabat tu dah bagus. Lama mana dah? Dah warna pada 2 jam tak? Dah. Anda kuk juga rapih. Anda kuk kereta. Betul tak? Lepas pada anda kuk kereta, dia boleh nak benda pula. Melah. Tu melah. Kedian kali spray clear. Dengan kapas tu. Nak suruh licin. Sungguh 3 jam. Menguar tu lelaki tunggu dalam kereta. Apa mampu kereta. Dah minyak kali sinar ya. Tapi jangan marah. Fitrah wanita begitu. Faham tak? Kena sabarlah. Bini kita kan 4 jam 4 minggu nak buat aguana kita. Orang lelaki kau senang. Ada kelebek-kelebek muka gitu. Tak, buat gitu dengan tangan. Ni boleh tak usah kamu ayah seje-seje. Tubik bilik air kan lelaki mana? Tak usah. Ni boleh tak ada tuala duduk dulu ni. Ni basah-basah kita masuk seluar. Dah kaki basah masuk luar malkau. Boleh liwatin dia tu. Apa ni tak ada, sak tengok kok cermin punggung belakang. Cermin pun macam, kalau cermin tu boleh berkata, cermin tu akan kata, masih di pusing belakang, cermin kata tak tonggek mana apa. Biarlah, bukan marah apa ni, cerita tak salah pun.
dan daripada tersingkap pakaian sama ada sengaja atau tidak. Pasal kubur ni kadang-kadang banyak batu nesang belendang apa tak. Pasal selok kain, selok putih, selok peha. Neh, tak kena molek tu selok pada awal dah. Nak Lagi kubur tu nak ingat kematian yang mungkin selok kain tu apa pula. Nak cari pahala boleh, dosa. Nak waktu selok kain biarnya kemucuk bahan ti ayang tak ada masalah. Mesin basuh ada kan 13 kilo. Nak kan zaman dulu. Maka tiada sempurna kebajikan ziarah mereka itu dengan mereka itu. Tetapi jika kaum wanita mengikut 4 syarat. Yang pertama, jangan pergi masa orang lelaki bolok ramai. Yang kedua, jangan bertabaruj, yang dilarang bersolek-solek, bermegah-megah pakaian. Yang ketiga, jangan buat perkara-perkara yang khurafat seperti teriak biji sabak, duk ogeh batu nesang, tiung batu nesang. Dan yang keempat, jangan duduk lama-lama sangat. Kerana keadaan kita wanita martabaknya tinggi di dalam Islam. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan dulu di belakang kat cikgu. Dia memesej daripada Lahad Datu, Kapten tentera. Pertempuran hebat sedang berlaku. Minta doakan kami untuk keselamatan. Askar duk perang ni. Apakah hukum baca kunut nazilah dalam solat sunat? Harus. Jin makan tak tulang manusia. Jin yang makan tulang ialah jin Islam, makan tulang yang disembelih. Jin kafir makan tulang yang najis. Tak khabarlah tulang manusia makan ke tak. Dia sebut makan tulang, habis jenis tulang. Cuma tulang manusia itu ditanam supaya tidak dimakan oleh binatang, dan mungkin juga tidak dimakan oleh jin. Duit dividen yang sampai nisab dan haul dekat wajib zakat? Ya, wajib zakat. Kalau cerai isteri selepas akad nikah sebelum jima' boleh rojak balik tak? Tak boleh. Dipanggil talak itu bain. Talak yang boleh buat rojak, talak apa? Talak yang boleh rojak. Cikgu, raja'i. Talak ada dua, talak raja'i dan talak bain. Bain ada dua, bain sughra, bain kubra. Jadi kalau nikah dak dan lagi ngata cerai dah atas pelamin masa belah kek berebut kek. Nak balah berebut kek lepas akad nikah cerai. Boleh rajak tak? Maka dipanggil, kalau belum lagi jima' tidak ada iddah. Talak itu bain. Talak bain tidak boleh rajak. Kalau tak bain, kalau bain kubra, bain sughra, inilah contohnya. Talak sebelum jima' tidak boleh rajak. Dan kalau nak baik semula, kena nikah semula. Kena dua saksi kena ada, macam biasa akad nikah. Rajak saja seorang tak boleh. Yang boleh rajak talak selepas jima' sekurang-kurangnya sekali. Jika bercerai atas jalan pasar dekat suami masih wajib beri nafkah? Ya, menurut satu kaul yang muktamad, satu kaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Hukum khunsa, buang salah satu kemaluannya. Ulama-ulama mutaakhirin mengatakan haram khunsa membuang satu daripada alat kemaluannya yang tidak berfungsi.
Unsa ni man lahu zakaron atau man lahu farjan. Orang yang ada dua alat yang berlainan, alat puang ada barak, alat lelaki ada juga zakar. Maka hak mana tak berfungsi dia pun buang dengan pembedahan. Hukumnya haram, melainkan memudaratkan, berpenyakit dan sebagainya. Soalan seterusnya, siapa golongan layak menerima fidyah? Adakah pelajar pondok termasuk yang menerima fidyah? Hanyalah golongan fakir atau miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Allah kata maka fidyah itu diberi makan kepada orang miskin. Maka orang fakir lebih susah lagi. Ingat baik fidyah, jangan kita keliru dengan zakat. Zakat lain. Zakat 8 asnaf. Fidyah hanya satu, orang miskin atau orang fakir. Soalan seterusnya, apakah yang terkapan dalam isu perang di Sabah? Ulama sudah lama menetapkan, menurut pendapat jumhur ulama dan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, siapa yang berperang menentang tentera kafir maka dia mati syahid, iaitu syahid dunia, yang haram dimandikan dan disembayang, yang mendapat keistimewaan besar, diampung segala dosa. Siapa yang berperang sesama Islam, maka tengok kalau orang Islam tu yang mati tu mempertahankan kebenaran, maka dia tidak mati syahid, tetapi dia dapat pahala kerana mempertahankan kebenaran. Adapun sama-sama nak berebut perkara yang batil, maka tidak ada fadilah apa-apa. Saya curi banyak dah barang, tapi tak kenal tuang dia. Boleh tak saya derma ke masjid? Setelah kita putus asa daripada jumpa tuang dia, maka boleh kita bersedekah. Dengan niat di akhirat nanti itulah bayar hutang kita pada tuan punya hutang. Apakah hukum kerja di syarikat TV sebagai editor, cut and censor hal yang sensitif pada umum? Adakah bersepahak jika didedahkan aurat pelakon? Apakah status pendapatan kerja dan juga pendapatan syarikat TV itu? Jawabnya, siapa yang bekerja memang dia tahu dah untuk menyiarkan perkara-perkara yang haram, maka gajinya haram. Tapi kalau dia bekerja bukan untuk buat perkara yang haram, tetapi ada berlaku di dalam tempat kerja itu perkara yang haram, maka dia adalah halal pendapatan. Kerja dia tukang potong letak gambar rapang joget dan main, dia tak ada kerja dia. Maka tengok kalau rapang joget dia dah aurat khalayak ramai tu haram ke tak? Maka haram, maka kerja dia menjadi haram. Bila zat kerjanya haram, gaji bulan menjadi haram. Tapi kalau perbuatan kerjanya tidak haram, tapi dia melakukan yang haram, maka gajinya halal. Contoh, orang puang kerja benda khani, dah kira jabat sahabat, jabat TV, dia bukan menyiarkan perkara haram, kerja khani je, kerja pegawai biasa, tapi tak tutup aurat, tak tutup kepala, pakai kain belah, maka gajinya halal, pasal kerjanya halal, tetapi dia berdosa bila membuka aurat. Faham lagi? Adakah sunnah? Ada kawan saya kata perkara yang Nabi buat selepas menjadi Nabi itulah sunnah. Kalau begitu mengambil kambing itu adakah sunnah? Berlaku perselisihan di kalangan ulama, adakah bela kambing itu sunnah? Maka dijawab dengan dua pendapat. Pendapat yang pertama bukan sunnah, kerana Nabi gembala kambing 2 kali dalam sejarah. Selepas berkahwin dengan Khadijah sekali, dan pada masa berumur 12 tahun sekali. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ia tetap sunnah Nabi, kerana Nabi mengeluarkan hadis, tidak ada seorang Nabi pun
yang dilantik menjadi Nabi oleh Allah, mereka semuanya pernah menggembala kambing. Maka kita digalakkan menggembala kambing, bukan kerana sayangkan kambing, tapi sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gembala kambing enggak, tapi sayang ke kambingnya asal, siapa dak gisu ke ada main ke kambing. Faham tak? Apa maksud zakat, apa maksud derma dan sebab ada orang kata pemberian brim itu adalah berzakat. Betul ke istilah berzakat atau ia adalah istilah menderma? Zakat ini maknanya membersihkan harta dengan tuna perintah yang wajib. Sama juga seperti sedekah, tetapi perintah itu sunat. Maka derma iaitulah umum. Kalau sedekah itu khusus. Semuanya adalah pemberian yang digalakkan. Sedekah ini kerana yang menerimanya adalah fakir atau miskin, namanya sedekah. Kalau kita beri orang yang kaya, namanya hadiah. Kalau kita beri kepada orang yang tak ada orang, macam masjid, ada orang tak? Tak ada tabung untuk masjid, bukan untuk orang, namanya derma. Faham lagi? Nama dia, nama-nama. Adapun di segi pahala, besar belaka sisi Allah. Nak derma masjid pun boleh pahala, dekah orang miskin boleh pahala, hadiahkan anak yatim pun boleh pahala. Nah, kita beri ke orang kaya boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Nah, pergi jalan rumah orang kaya, lama tak pergi, pok dara, bawa pisang sikat, orang panggil sedekah ke hadiah? Hadiah pasal yang menerima pisang orang kaya. Dah kita beri pisang tu boleh pahala tak? Boleh pahala juga. Maka berim tu sedekah ke zakat? Berim tu pulang balik sedikit, dia panggil. Pasal kita lantik kerajaan untuk membahagikan kekayaan sama rata kepada segala rakyat. Maka kalau semua rakyat mesti menguruskan harta negara, tak jadi. Tak boleh. Kerana terlampau ramai nak meeting kau ni, 10 juta orang sekali meeting, tak boleh. Maka kita lantik untuk wakil kita, namanya kerajaan. Tetapi bila diambil banyak sangat, dipulangkan sedikit. Ambil gua ni cukai dan seumpamanya. Kita nak bayar road tax, kita kena bayar. Kalau kita nak ambil road tax, nak jalan atas kereta, atas jalan, kita kena bayar road tax. Tax tu cukai lah. Cukai jalan. Jalan tu sebenarnya wajib dibina oleh kerajaan. Jika tidak ada sebarang sumber yang Allah berikan kepada negara itu, maka harus dia mengutip cukai untuk membina jalan. Adapun Allah telah beri kekayaan minyak, getah, kelapa sawit dan sebagainya, inilah yang digunakan untuk buat jalan raya, maka tak boleh lagi diambil cukai ke atas orang yang lalu di atas jalan. Faham lagi? Lepas tu kalau bayar road tax saja boleh tak? Tak boleh, kena bayar insurans. Insurans tu kalau tak berlaku apa, kita minta balik, boleh tak? Tak boleh. Itu zalim namanya. Jangan marah. Hukum nak buat kau ni. Tak suka pada hukum, keluar daripada langit bumi Allah. Kereta Mercedes harganya $35,000. Kalau kita beli lah $35,000 suti hak baru. 200 siri 200 C200 tak? $35,000 kali 2 $70,000, lebih kurang $90,000 harganya. Tapi dinaikkan cukai sampai di negeri kita $375,000 sebutir. Nampak lagi? Daripada RM35,000 sahaja, $35,000 sahaja. Sepatutnya dikenakan sedikit cas, tambang dan sebagainya, $120,000. Okey kan? Betul tak? Macam ni? 3 kali ganda harganya. Sebab tu lah. Jadi banyaknya cukai. Kita beli cekeh, kita beli kuah, kita beli kunyit, habisnya bahan cukai belaka dah.
ambil wang rakyat, harta rakyat, minyak ambil ke dia, galiang ambil ke dia, mah bahang ke dia, patu pitok dengan rakyat pula. Lo dalam rakyat pun dicah dah, cukar belaka dah. Kayanya dia pulang balik 500. Faham tak? Ada orang panggil harta yang dipulangkan sedikit baru. Razak bernazar, jika dia dapat satu projek, dia nak cepatkan perkahwinannya. Setelah dapat projek itu, dia tak dapat tunaikan nazar kerana pihak keluarga perempuan ingin menangguhkan perkahwinan. Apakah yang perlu dilakukan? Baik. Dia nak kahwin dengan tunang dia, namanya Semek Rozak ni. Lalu dia bernazar, kalau aku dapat projek baru ni, maka aku nak kahwin cepat. Katakanlah nak kahwin bulan 5, patut kahwin bulan 10. Dia tiba-tiba dapat projek. Bila dapat projek, wajib tak tunai nazar? Wajib tunai nazar. Bila nak tunai nazar, jika ada halangan, maka tidak berdosa. Contoh, kalau aku baik sakit ni, balik hospital, aku menazar nak sembelih seekor lembu, buat makan surat ladang, maka dia pun baik, maka wajib tak sembelih lembu? Nanti jawab, sebab apa wajib sembelih? Sebab sudah baik, tiba-tiba tak ada lembu, tak ada orang jual lembu seekor, habis lembu, hilang belaka, ambil di UFO. Contoh lah. Maka wajib tak tunai sembelih lembu kau? Tak wajib. Maka kewajipan itu ditangguhkan. Jadi pihak perempuan kata tak boleh buat gini kau bulan 5, buat bulan 7. Maka razak dah sedap. Dah pasal nikah 2, bukan seorang. Adapun kalau duduk seorang lain. Razak kata kalau aku dapat projek, aku menazak nak duduk dalam jambang sejam. Tu lain, tak perlu kawan ramai. Ni pihak perempuan tak bersetuju tadi. Dipanggil ada manik, ada halangan. Faham? Soalan seterusnya, boleh tak bapa membaca Quran yang haid, yang ni seperti surah Kahfi, Maryam, Mulk, Luqman dan seumpamanya, surah yang menjadi zikir? Perempuan itu baca dengan niat zikir, boleh. Mana-mana datang hadis memberitahu ayat ini dibaca ketika ini, surah ini diamalkan ketika ini, maka orang perempuan yang haid boleh baca dengan niat sebagai wirid. Faham? Adapun suti Quran tak boleh, kerana tiada datang nas suti Quran dijadikan bacaan. Melainkan surah-surah tertentu seperti Fatihah, ayat kursi 3 ku contoh. Nabi kata malam-malam nak tidur baca 3 ku, atau surah Al-Mulk Tabarakallazi. Maka kita nak tidur baca semua Tabarakallazi. Tiba-tiba haid, maka boleh baca, jangan niat baca Quran atau wirid setiap malam kita baca. Soalan seterusnya, sahkah jika saya niat solat isyak saja aku solat fardu isyak berimamkan ustaz? Jawabnya tak wajib sebut nama imam, tidak disyaratkan, tetapi kalau kita sebut salah memudaratkan. Nampak? Ada kaedah yang berbunyi ma la yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi adarru. Apa yang tidak disyaratkan padanya ta'yin, ketentuan, maka tersilap padanya memberi kesan mudarat. Ya, ini tidak ada ulama yang mensyaratkan dalam niat kita wajib kena sebut nama imam siapa-siapa. Tiba-tiba kita sebut juga tak ada masalah, tapi kalau tersalah maka tak sah sembahyang kita. Bolehkah laki-laki berkahwin dengan kembar siam yang berlainan jantina? Macam manakah caranya? Tak boleh. Ini fatwa yang terkenal. Kerana kembar siam ni dihukum 2 orang. Faham tak? 2 orang. Kerana makan dia berlainan. Orang ni kenyang dah, orang ni makan lagi, maka dia jiwa yang berlainan. Cuma dia lekat tadi nak potong pasal tubuh ni melekat. Jadi bila berlaku perkahwinan, maka perlukan kepada
Isteri bersama dengan suami. Nak bersama dengan suami gua ni, ada seorang lagi ada. Dah kahwin dua-dua tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, tak boleh kamu kahwin dua beradik menjadi madu kamu. Faham? Soalan seterusnya, adakah disunat ke atas memegang tongkat dengan gunakan tangan kanan lebih dulu semasa mula naik atas mimbar? Yang ni semasa beri salam kepada sidang Jumaat. Jawabnya, tidak ada sebarang hadis yang menetapkan kalau kita nak pegang tongkat. Kerana bak tongkat ni tak ada dalam hadis. Yang adanya Nabi memegang busur panah. Faham? Atau memegang tombak. Maka qiyas dengan keadaan kita sekarang, kita pegang satu tongkat khas buat. Kerana meniru sunnah Nabi yang memegang satu benda. Maka Nabi ni suka kepada memegang dengan tangan kanan sebelum memulakan suatu pekerjaan. Lepas tu orang telah jawab, tanya ulama jawab, tak ada salah. Kita pegang kok kanan pun boleh, kita pegang kok kiri pun boleh. Yang penting rukun-rukun khutbah tu sendiri. Benda tu sunat hay'ah saja. Saya belajar di pondok umur 28 dah, muda lagi. Tapi hati rasa nak sangat kahwin. Kadang-kadang mari tahap wajib dah. Tapi takut kalau kahwin terhalang pula nak belajar. Hati beri nasihat agak sikit. Jawabnya, kalau sangat-sangat nak kahwin, maka kahwinlah. Dia akan merendah ataupun menurunkan akan hati kita. Sebab kalau nak kahwin tapi duk tahan-tahan juga, ngaji tak jadi, tak pakai rawa lagi. Faham tak? Jangan main hati ni, dan dia nak kita buat lelok ngaji lagi, tak masuk otak dah ngaji. Maka kahwinlah, kerana kahwin bukan penghalang perkahwinan. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia berjaya. Gitu sekalipun perkara dunia. Orang sungguh. Kita itu mula-mula belajar agama tahun 90. Tahun itulah kita berkahwin. Tahun start ngaji, start kahwin. Dan start berhenti kerja. Berhenti kerja pasal kacau nak ngaji tak boleh. Kahwin pasal banyak ngaji. Jadi kalau ada bini senang kan, tukang kucai teh balik ke darah. Tak. Lepas tu ambil kita pergi pula. Kan senang tu. Tak ada apa-apa tapi kalau jenis laga tak bini pun laga dia nyung gitu. Jadi bersungguh-sungguh tak ada masalah. Ada bini ke ada anak boleh berlaku, boleh aja berlaku. Tahu tak? Soalan seterusnya. Adakah politik tiada kaitan dengan agama? Jawabnya, agama Islam saja yang ada segala-galanya, termasuk politik. Agama lain dia sekerat-sekerat, suku-suku. Agama Islam ni syumul. Dia ada ibadah, dia ada muamalah, dia ada munakahah, dia ada jinayah. Kita buka kitab fiqh besar-besar, dia kata Islam ini, syariat ini, fiqh ini terbagi 4. Satu tu dia panggil 1/4, rubuk dia panggil. Suku tu lah. Dia ada rubuk ibadah, dia ada rubuk muamalah, dia ada rubuk munakahah, dia ada rubuk jinayah. Dalam rubuk jinayah inilah termasuk pentadbiran negeri, cara melantik qadi, hakim, cara menghukum penjenayah, saksi, penjara, macam-macam yang berkait. Dan termasuk juga dalam bab muamalah, iaitu ekonomi. Mesti kena ikut Islam. Jadi kalau kata tidak ada politik di dalam Islam, maka kita telah mencacatkan agama Islam. Cuma yang terlaku sekarang, politik yang menyebabkan orang benci kepada politik. Akhirnya siapa ke orang tolak politik ada dalam Islam. Kerana apa? Bukan kerana Islam, kerana manusia itu sendiri yang terlalu kotor dengan politik. Siapa benci orang tengok dia ni, dengar kata berita pun lugar nak mutak, baca surat apa pun tak ada cerita lain.
Dia tengok water berita, kita nak tengok gempa bumi. Nak tengok apa benda ni, kebakaran tu panggil berita. Ni tak. Big berita mula-mula, nampak? Hak tu politik sama. Hak berebut nak jadi calon. Hak ni kata mun tak layak. Mun tak layak, aku layak. Macam orang gila babi lah ni. Betul tak? Siapa yang nak jadi pemimpin, Allah tak tolong dia. Siapa yang dilantik menjadi pemimpin kerana dia yang lebih berkriteria daripada orang lain, dan dia pun menyerahkan tawakal kepada Allah, maka Allah jaga dia dalam menjadi pemimpin. Jangan nak gila nak jadi pemimpin. Adakah sunat kita lakukan 2 kali azan dan iqamat telinga budak baru beranak? Jawabnya sudah memadai dengan sekali. Menurut hadis yang sahih dengan azan saja. Hadis yang kedua tidak kuat, iaitu azan dan iqamah. Ulama himpun dua-dua, kita boleh buat dua-dua hadis sekaligus. Ambil hadis yang pertama, hadis yang kuat, ambil hadis yang lemah, maka kita amalkan kedua-dua, iaitu azan dan iqamah. Tak ada masalah. Maka siapa yang nak azan saja kerana bersandar pada hadis sahih saja, maka dia sudah pun melakukan perkara yang betul. Soalan seterusnya, dengar kata ustaz diundang berlakon learning, harap-harap dapat mengubah industri seni negara yang banyak dipengaruhi perkara-perkara karut. Cuba komen sikit berlakon lagu mana. Itu soalan terakhir, tak larang. Jadi masuk mesej orang, bila berlakon cerita benda pening pada kita nak jawab. Padahal hanya di pelawa, bukan kita bersetuju. Faham lagi? Apa benda ni, seorang producer drama yang terkenal ada atas surat waktu pertama kali minta kita berlakon drama. Yang kedua, saudara Aziz M. Osman tawarkan satu lakonan dalam filem dia. Kemudian P.A. Andre pun minta berlakon dalam filem terbaru dia. Bukan kita kata boleh, boleh kan itu. Kita kata tak apa, insya-Allah tengok keadaan. Sibuk sangat lah ni. Cuma kita buat gurau ke dia, boleh kalau filem nak berlakon Titanic 2. Tu ada rembuh kita kata. Awak suara gitu. Bukan jadi berlakon. Kena tengok lu proposal dia, kena tengok benda apa skrip dia. Bukan senang nak berlakon-berlakon ni. Molek ada benda-benda yang tak molek dalam tu, nak berlakon lagu mana. Jadi nak hadirkan kita dalam filem boleh. Tapi kalau berlakon belum tentu. Nak hadir dalam filem ni boleh. Photoshop boleh buat, tak payah berlakon. Tak? Buat dengan komputer macam kita berlakon, pada ada berlakon sekarang. Jadi semua ni pihak pengurusan sedang meneliti lah, adakah perkara ini patut berlaku ataupun tidak patut berlaku. Adakah boleh ia menyumbang atau tidak menyumbang. Kalau sekadar tidak menyumbang, sekadar pada dapat masuk dalam pilihan saja, tak payah. Pasal suka dengan kuliah dan jadi pelakon ni pun nak makan kedarah pun payah. Kalau sini okey, kalau Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Melaka kena kejar mu. Makan nasi bawah meja ada orang. Ambil gambar. Itu kat Sogo kita nak beli. Sogo dah lagi dah. Sogo memang dia kejar mama. Naik atas tangga kejar, nak pergi kat ni kejar. Tengok kita pak autobik. Kita nak beli baju anak-anak nak derah. Ada budak puang 3 orang. Dia kejar kita musim cak kita tunduk celah baju. Dia cari. Kita nusuk, kita buat tengok kaki seluar. Tak? Cari jumpa. Tak, jumpa dah. Ambil gambar juga. Jadi gitulah. Dah kalau jadi pelakon kohok-kohok lagi. Tapi kita tak boleh nak marah orang. Nak kena. Penonton ni, hadirin inilah yang paling penting. Dalam kuliah, dalam ceramah, dalam apa.
Hebat lagu mana pun persembahan, hebat lagu mana pun ilmu seorang tu guru tak, kalau tak ada orang mari jeng kereng. Maka yang paling mustahak adalah para hadirin yang sanggup datang beramai-ramai. Wallahu alam. Sebelum kita selepas kita solat hajat pula. Yang pertama kita dapat tu daripada kapten tu. Jadi seorang kapten arahan daripada Datuk Jeneral dia minta tolong solat hajat biar selamat belaka. Yang belah sana pun orang Islam, belah sini pun orang Islam. Orang Islam belaka. Tak, bukan berlawan dengan tentera Filipina, orang kafir. Orang Islam belaka. Betul tak? Orang semayang belaka 5 waktu. Jadi kita minta selamat. Lepas ada seorang jemaah akan pergi umrah minta selamat. Dan ada buat jamuan, tuan punya jamuan kita malam ni minta selamat jugalah. Jadi niat dia iaitulah apa yang telah diniatkan oleh imam. Senang saja. Dan jangan balik lepas pada semayang kat gini wajib kena makan belaka. Kerana ada 2-3 orang jemaah telah kongsi beli lembu sembelih buat nasi minyak sedap malam ni, spesial nasi minyak lahat datu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi